Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan sempena Hari Pekerja, banyak perbincangan yang perlu juga kita bawakan kepada anda yang berada di rumah. Sudah pasti ada yang ingin tahu apakah hala tuju negara selepas ini. Ada juga yang membawa pelbagai perbincangan ke hadapan melalui media sosial. Jadi kita cuba rungkaikan sedikit permasalahan para pekerja dalam tempoh PKP ini. Baik, kita juga nak raikan macam saya sebut tadi, yang menonton kita di Facebook Live, Nazif Idrus katanya selamat pagi Malaysia dan salam Ramadan kepada Terence dan juga Syaril. Ada juga yang buat ucapan selamat Hari Pekerja, tapi ada yang tegur awal-awal tadi Terence. Dia kata PKP lama sangat hari pun dah lupa. Kita ada tersebut Sabtu tadi Kalau ada tersebut kita minta maaf lah ya. Sebab memang hari Jumaat kita tahu, sebab dah lama tak solat Jumaat, takut tersasul. Aduh, tapi penonton dia lagi peka daripada kita. Terima kasih banyaklah kalau yang tegur. Alright, okey, baik, jom kita nak bersama dengan seorang tetamu yang kita hadirkan, bukan calang-calang orangnya, yang sangat dekat dengan pekerja juga, Terence. Kita bawakan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, Dato' Abdul Halim Mansor, yang sudah pun berada bersama kami. Terima kasih Dato' kerana sudi ke studio pagi ini. Sama-sama. Selamat Hari Pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya saya ucapkan selamat Hari Pekerja ni pada barisan hadapan kita lah. Kita kena terima kasih kepada mereka yang mengutamakan rakyat, dan kemudiannya kepada semua orang, rakyat Malaysia khasnya, dan amnya sesemua masyarakat pekerja yang makan gaji. Selamat Hari Pekerja. Selamat Hari Pekerja. Tema MTUC tahun ini ialah pekerja nadi negara. Jadi mudah, singkat agar kita tahu asal-usul kita. InsyaAllah dalam PKP ni banyak benda yang positif. Betul. Okey, Datuk, Datuk duk sembang-sembang tadi, Presiden kelima katanya dalam Kongres ni. Saya rasa Datuk memang dah tahu banyak benda lah tentang senario pekerja. Cuma pengalaman PKP ni saya rasa semua orang melaluinya buat kali yang pertama. Dan Datuk sebagai Presiden duk sembang-sembang tadi pun bertalu-talu juga taliannya. Mungkin dari sudut itu kalau kita bercerita sikit senario pekerja dalam PKP ni tu. Sebenarnya kalau nak dikirakan kalau saat pertama kita ambil sejarah. Malaysia, kerajaan kita mengiktiraf adalah yang terutama sekali, yang pertama-pertama mengiktiraf Hari Pekerja pada tahun 1970. Kemungkinan kita yang ada kat sini pun belum lahir lagi. Jadi lepas tu apabila kita lihat dalam konteks saya sendiri menjadi Setiausaha Agung berumur 26 tahun di waktu negara dilanda masalah ekonomi tahun 1985. Jadi sekarang ini kita masuk tahun 2020. Kita kena lihat, kita kena berhati-hati. Setiap 10 tahun kita mesti ada masalah, macam rumah tangga lah. Setiap masa dia ada gap dia tu, dia terus akan jadi masalah. Jadi yang ini adalah paling teruk dalam pengalaman saya. Biarlah jatuh ekonomi, biarlah orang kata masalah kewangan, masalah pasaran, masalah teknologi, tapi ini adalah satu pandemik yang saya rasa bencana negara yang kita hadapi ini bukan masalah kita, masalah dunia. Semalam pun saya berada di video conference international melalui Turki online. Lebih kurang saya rasa melebihi 100 orang yang mendengar ucapan kita daripada Malaysia, yang mana agak memberi tabik cara kita mengendalikan cara perhubungan masyarakat di antara badan sosial, contohnya kerajaan, majikan dan pekerja. Walaupun ada kocak lah, macam kacau air dalam cawat, tetapi tidak sampai kepada satu tahap yang buruk. Ini satu yang kita lihat dalam konteks PKP, yang kita rasa pekerja tertekan, dapat aduan. Hari pertama, 18 Mac tu, saya duduk fikir-fikirkan PKP saya pun nak sibuk lah duduk di rumah. Tapi oleh kerana ada perkara yang harus saya kerjakan ke pejabat, maka saya pun kerja ke pejabat. Saya duduk dalam pejabat saya, yang WhatsApp lain, yang call lain, sampai saya tak berani angkat kalau call tu tak ada nama. Jadi masalah sekarang ni banyak scammer juga. Jadi orang kata bila saya nyatakan pada mereka WhatsApp, itu yang kita khawatirkan dalam konteks itu. Macam-macam perkara. Saya gariskan yang akhir kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini adalah bencana pertama. Wave kedua belum tentu masuk atau tidak. Tapi yang paling kita khawatir ialah virus kedua yang akan datang, iaitu virus ekonomi negara. Ini saya rasa banyak pengalaman orang yang mungkin hilang kerja,
Baik Datuk, kita mungkin tidak ada data yang spesifik ke arah itu lagi. Mungkin selepas bulan Mei ni baru kita boleh menerima data pengangguran dan sebagainya secara khusus. Tapi dalam tempoh fasa PKP yang pertama sekalipun, tahap pertama, sudah pun ada aduan, ada majikan yang teruskan operasi seperti biasa. Pandangan Datuk tentang ini dan apakah mengapa perkara ini boleh terjadi sebenarnya Datuk? Sebenarnya kalau kita mengambil dalam konteks perhubungan, ya, kita tak boleh terus ke tengah. Kita harus ke tepi dulu dan asas bagaimana kita bina. Jadi PKP diumumkan pada 18 Mac. Pihak pekerja, pihak majikan tak tahu. It is overnight. Tiba-tiba diumumkan pada petang tu, esok perintah kawalan. Jadi bagi pekerja terus terhenti untuk pergi kerja. Betul. Bagi syarikat mereka akan tertanya-tanya kerana kita melihat, saya menyatakan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri, merayu kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri, bagaimana kita boleh mencari kaedah alternatif agar ia tidak merosakkan situasi yang kita adopt ini, yang menang-menang yang dimaksudkan ini. Jadi di sini yang mana apabila pertama dia buat begitu, sebenarnya badan sosial ni, kerana negara kita Malaysia meratifikasi Convention 144 pertubuhan bangsa, pertubuhan buruh antarabangsa. Jadi 144 konvensi tripartisma ini ialah dibincangkan bertiga antara badan sosial, majikan, pekerja dan kerajaan untuk menentukan bagaimana kita nak mengendalikan perkara ini. Jadi itu satu kebincangan yang pertama. Tetapi kita lari, kita kejar menggunakan media agar dapat berjumpa, dan saya menasihatkan pihak majikan agar kita buat satu perancangan dan kita buat proposal dan angkat kepada majikan, pada kerajaan, bagaimana kita nak jalankan benda ni. Jadi di sini mulanya perkara perpecahan berlaku. Orang kata benteng pecah berlaku ni kerana konsep penerimaan. Majikan mahukan bisnes jalan, pekerja takut dengan masalah yang ada, kerajaan mementingkan keselamatan rakyat. Jadi semua itu penting. Jadi semua itu penting. Tetapi oleh kerana apabila kita membicarakan perkara ini secara bipartite, iaitu antara majikan dengan pekerja, tapi tidak dapat dukungan yang baik, maka pihak-pihak majikan dan PKS ni lebih tertumpukan bagaimana bantuan kita nak dapat. Oh, kita nak banyak ni, kita nak banyak tu. Dia terlupa bahawa PKP ni baru nak mula ni. Kita untung 10 tahun yang lepas, kita tak cerita ni. Tapi kita cerita ni, besok ni aku dah tak ada bisnes. Ini masalah pertama yang mana signal tu tidak positif. Tetapi saya rasa Tan Sri dan NKN dan Majlis Kabinet mendengar. Mereka saya rasa memang banyak telinga lah. Dia mendengar kerana setiap kali mereka akan buat pengumuman tu ada perubahan. Contohnya saya kata tadi, kalau alternatif kena ada transport. Maknanya pekerja kena datang tempat kerja, ada pengangkutan yang disediakan. Jadi bermaknanya tidak ada pencampuran, memutus karantaian ni. Kerana di Korea berlaku, di Jepun berlaku ialah kerana semua menggunakan pengangkutan awam. Jadi di sini yang mana kita nyatakan dan diadakan prosedur di tempat kerja. Tapi kadang-kadang sedih lah. Dia menjadi satu perbualan di antara semua badan pihak, tetapi ia tidak menjadi kenyataan. Maka apabila berlaku PKP ni, orang masih menganggap kita ada pengalaman. Masa awal-awal dulu kita kata kita ada pengalaman H1N1 lah, macam-macam nama yang saya tak nak sebut. Tapi saya rasa kita tidak boleh menerima sesuatu baru itu dan menggunakan satu acuan yang sama pada yang lain. Jauh berbeza kerana bila masuk daripada konteks negara mana dia datang. Pada pertama saya ialah kita tidak terlewat tetapi agak terlajak sedikit. Yang menentukan agak kita chaos di tengah-tengah, dan tapi ialah kita ada general yang memimpin tu yang tak lenguh-lenguh, Datuk Hisham. Setiap hari dia keluar, saya rasa dia lebih popular daripada bintang filem semua dalam negara ni. So semuanya dalam kawalan baliklah sekarang. Alhamdulillah. Ya, kalau kita tengok industri, ya memanglah semua industri tidak dibuka secara total, tetapi ada beberapa perkara yang sudah pun mula beroperasi. Ini sangat penting juga, macam Tan Sri sebut tadi, kita baru berada pada fasa
kesihatan barulah, bukan ekonomi lagi. Ekonomi lepas ni. Tapi sebelum sampai ke tahap tu, nak tak nak satu plan, satu pemikiran, satu pertemuan, satu perbincangan secara khusus kena ada supaya bila kita masuk ke fasa ekonomi tadi kita dah bersedia. Dan banyak negara kalau kita tengok Tan Sri, Datuk, bila mereka sebut siapa-siapa ataupun negara mana yang selesai kesihatan dulu, mereka akan boleh ke arah ekonomi dengan cepat. So adakah kita itu yang kita harus peka, kerana di waktu kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, yang mana kerajaan dan juga mendengar pandangan daripada pihak peniaga, majikan dan juga pihak pekerja. Dalam konteks ini, orang kata siapa bersedia dulu dia akan pantas. Di sini yang mana apabila kita nak bergerak, kita adalah sebuah negara yang berani. Ya, selepas fasa 3 terus itu, walau saya tidak tahu adalah Kementerian Kesihatan setuju atau tidak, tetapi Kementerian Perdagangan Antarabangsa yang berhormat Datuk Azmin Ali terus mengatakan bahawa you boleh jalan dan 100%. Sekarang ini sebenarnya first sekali tanggungjawab yang ada pada tangan kerajaan diturunkan kepada tangan majikan-majikan dan PKS. Jadi di sini amanah yang mereka akan mengambil alih perkara ini sebagai tanggungjawab untuk menentukan fasa kelima. Kita nanti mungkin tak dapat gaya lah. Tapi orang kata ada kelonggaran kemungkinan. Mungkin boleh semayang gaya ke. Wallahualam, insyaAllah. Tapi apa yang kita lihat kat situ ialah sedih. Kita sebagai pekerja ni hari-hari melaung. Kadang-kadang kita ni orang kecil. Pekerja ni, pemimpin pekerja ni orang kecil. Walaupun saya juga Presiden ASEAN Trade Union Council, menjaga 10 negara. Dia orang lebih pandang saya daripada Malaysia kadang-kadang. Tapi tak apa, kerana ini negara kita, rumah kita. Tapi di sini saya kata tadi bahawa apabila kita kata tentang perkara itu, maka pihak syarikat kena serius. Tapi kita lihat setelah 30 hari PKP dijalankan daripada 18 bulan, pekerja yang bekerja di barisan hadapan di bahagian productivity on essential service ni belum disaring COVID-19 sampai ke hari ini. Di sini saya kata tadi, saya nyatakan setiap hari, semalam pun saya nyatakan di TV3, saya khawatir pandemik ini akan menunjukkan satu kluster baru, ini bagikan kluster pekerja industri. Kerana kalau ini tidak dikawal, kerana kita terlalu memikirkan tentang produktiviti dan ekonomi, dan kita lupa kerana kita bila bagi 100%, bermaknanya mereka akan kata, okey, kita dapat green light. So dia hari ni, semalam orang Penang call saya, sudah dah jam tu, dah jam. Perai dah jam, semua orang dah masuk kerja, dah jalan dah 24 jam. So at that moment, bagaimana agak-agak kita nak mengawal? Dengan kita harus mengubah norma baru. Ya, norma baru, ada orang kata, isteri saya tanya, norma baru tu perempuan ke? Saya cakap kemungkinan isteri baru lah. Jadi bila norma baru tu ada perkara baru yang kita harus hadapi. Sebenarnya perkara itu perkara lama. Kita kena amalkan semula. Ini yang kadang-kadang kita rasa, saya khawatir. Saya betul khawatir kerana kita ada 6 ke 7 juta manusia yang dipanggil pekerja, termasuk MD selagi dia makan gaji, bermaknanya akan berlakunya persekitaran di antara mereka. Dan kalau dia tidak mengikut syarat-syarat dan garis panduan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, macam Datuk Isham malam-malam semalam bercakap lagi, mengatakan bahawa distancing lah, social room tu kena jaga. Kerana apabila pekerja berehat, dalam akta kerja mengatakan pekerja ada 30 minit ke 1 jam. Di mana mereka akan berehat? Di mana kalau dia ada lebih daripada 200 orang, di mana mereka nak diletakkan? Ini perkara-perkara yang mana kita rasa akan menjadi satu perkara yang saya rasa orang yang paling khawatir ialah Datuk Dr. Isham. Melihat kepada keperluan kelaziman baru ini, Datuk, kalau kita katakan majikan itu perlu berubah, iaitu menyediakan ruang-ruang yang lebih besar dan sebagainya, kosnya bagaimana kepada perniagaan mereka nanti? Kerana mereka terpaksa menggilirkan pekerja untuk mengurangkan bilangan yang datang bekerja dalam satu masa, dalam satu tempat, dan juga mungkin menggandakan ruang. Barulah dikatakan jarak sosial yang sesuai. Semua itu kalau kita lihat daripada sudut majikan pula,
memerlukan kos. Ya. Dia sebenarnya semua majikan yang jadi kuatir saya jugalah semalam saya dengan Yang Berhormat Datuk Saravanan Menteri Sumber Manusia. Kita ambil cerita lah. Kita tahu negara kita ekspor getah. Tapi kalau tanya anak saya, dia tak tahu rupa pokok getah. Sebab dia kata si gadget punya pasal ni. Tetapi kalau kita lihat cara menoreh getah, pisau getah tu daripada dulu sampai sekarang sama. Kaedahnya kita ada TVET, kita ada Universiti Pertanian. Kita tidak mengkaji untuk memodernkan benda tu agar menentukan teknologi akan menentukan kos. Di sini dan kita balikkan kepada pihak majikan. Majikan dia ada untung, dia ada shareholder, dia ada logistik kos dan dia ada pembayaran gaji. Katakan 4-5 perkara. Tapi mereka tidak fikirkan tentang R&D. Ini masalahnya apabila kita tiba macam ni, kita mula bercerita kos. Sebenarnya pihak majikan boleh merundingkan dan dalam konteks menang-menang. Kalau kita kata bahawa permulaannya kita nak mula, memang kita akan rasa tertekan. Tetapi kalau kita rundingkan cara baik, bermaknanya kita ada 200 orang, 100 orang online. As long as kita jangan lupa akta. Akta kerja memberikan kita amanah bahawa pekerja mestilah diberi pekerjaan minima 12 hari. Lepas tu bagaimana mereka harus menjalankan. Jadi memang segala-galanya kos. Contoh kalau kita kata bahawa syarikat mestinya menjadikan pengangkutan untuk COVID-19. Ya, kos jadi kos. Tetapi kalau kita fikir balik bahawa kos itu memang ada. Kos itu memang sedia ada kerana syarikat menyediakan kos transport untuk pekerja dia. Jadi kita kata yang memerlukan. Jadi pihak majikan dan PKS mereka sebenarnya cukup apa syarat-syarat yang dia nak. Tetapi dalam konteks pandemik ni sebenarnya lah pada saya kelurahan hati kita. Hati kita ni niatnya mesti penting kerana pada saya ini bukan masalah majikan, ini bukan masalah kerajaan, ini bukan masalah pekerja. Ini masalah dunia sekarang. Betul. Masalah negara. Jadi kalau kita mempunyai hati yang ikhlas melihat pandemik ini sebagai rakyat dan kita terlibat dalam aliran peperangan ini, maka kita kena mainkan peranan. Itu sebab pekerja kata alternatif dia jalan dulu. Jadi daripada situ kita kaji dalam bahasa PKP tu, kerana kalau kita lihat belum ada lagi kluster pekerja yang positif. Jadi di situ yang saya kata tadi bahawa sebab duduk rumah lama-lama ni, saya cakap dengan awak betul. Saya cakap kadang-kadang saya kata hari ni hari Jumaat ke? Sebab kita kerja 7 hari. Betul. Kalau hari biasa kita kerja 5, sekarang 7 hari. Hari Ahad tu kita bukan hari Senin. Jadi itulah konteksnya yang mana saya rasa balik kepada asal manusia positif ialah hati kita, naluri kita sebagai rakyat Malaysia. Itu yang benar. Okey, Datuk, sambil-sambil kita sembang ni sebenarnya kita juga nak cuba hubungi frontliner kita, Barisan Hadapan, doktor-doktor ataupun petugas-petugas perubatan yang bertugas juga pada hari ini. InsyaAllah kalau dapat nanti penerbit bagi tahu, kita akan bersembang dengan mereka. Pasukan perubatan kita, Datuk, kita tengok mereka bekerja siang malam dan apa yang kita selesa pada hari ini sebenarnya bergantung kepada mereka. Bahkan dengan dana, dengan sedikit imbuhan yang diberi itu mungkin boleh membuatkan mereka tersenyum. Mungkin Datuk tengok bagaimana untuk kita bagi semangat rangsangan kepada frontliner kita itu. Kadang-kadang saya ni kita tidak terlibat tapi oleh kerana kita melihat satu, saya terima kasih juga selain daripada frontliner ni penderma-penderma. Yang saya rasa usahawan-usahawan kecil buatkan baju. Saya terharu betul orang Langkawi buatkan baju untuk frontliner dengan jubah segala-galanya dengan kos yang mereka sendiri. Jadi saya lihat, malah saya rasa saya pernah pergi ke Masjid India tu. Kerana kita nak lihat pekerja asing di sana. Saya rasa kalau orang yang bekerja di dalam hospital memakai jubah tu ada sedikit keselesaan. Tetapi kalau di bawah matahari 32 degree darjah, saya tak tahu bagaimana satu kesengsaraan yang mereka rasa. Itu baru pakai baju. Bagaimana kita nak ceritakan keperluan-keperluan asas mereka? Saya tak tahu macam mana dia nak buka kalau dia ada perlu melakukan sesuatu.
Jadi di sini kita harus ambil ini sebagai satu keinsafan. Betul. Kita lain kita boleh berucap, kita bayangkan mereka tidak dapat berjumpa keluarga. Betul. Itu pun pada saya perkara kedua lah. Tapi lihat bagaimana mereka terpaksa bekerja melebihi etika kerja. Betul. 8 jam lebih. Ada yang saya lihat tidur dekat situ kerana ada juga saudara-saudara, anak-anak buah yang mencari kerja. Sampai kita tanya mak dia sendiri, tak dapat tahu. Dia tak tahu, hilang. Itu saya kata tadi. Ia satu suasana, satu fenomena yang mana kalau kita sendiri tidak sedar, kita tak belajar daripada apa yang berlaku sekarang. Saya rasa dah banyaklah frontliner, yang orang kata mengeluh kerana ada sahaja benda yang baru, orang kadang-kadang menjadi tidak peduli. Orang masih mau keluar. Baik. Dan dia tidak terfikir bahawa mereka yang duduk di frontliner ni yang bekerja dan kita tidak rasa satu penghargaan. Baik. Ini yang saya rasa kerana ia banyak daripada kesedaran naluri. Okey, Terence Datuk, kita sudah pun dapat hubungi. Kita sembang sekejap dengan mereka Barisan Hadapan kita. Okey, mana dia? Nampaknya mungkin Belum lagi Okey, ni dia. Mungkin lewat sedikit kita akan cuba dapatkan semula mereka di talian Skype jika boleh. Okey. Isyarat sudah diterima ya. Nampaknya kita. Assalamualaikum doktor. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Nora Shikin Malaysia. Terence dan Syaril. Ya, saya dengar. Boleh dengar? Dr. Nora Shikin betul kan? Salam Ramadan. Salam Ramadan, doktor. Doktor boleh dengar suara kami? Macam mana? Saya dengar sayup-sayup. Sayup-sayup. Doktor mungkin kalau dengar, doktor boleh cerita sikitlah hari ini satu Mei hari pekerja. Bagaimana suasana di sana, doktor? Saya bersiaran daripada Bilik Pasukan Kesihatan Mental dan Psikososial, di mana kami ada talian di sini di Kementerian Kesihatan lah, CPRC. Okay. Jadi di Kementerian Kesihatan ya, jadi kami kat sini tiap-tiap hari beroperasi daripada pagi lah sampai ke petang. Dan salam Ramadan ya untuk semua, untuk Datuk dan semua. Saya rasa hari ini untuk Kementerian Kesihatan kita semua bertugas macam biasalah, dan terutama di barisan frontliner. Dan saya rasa bukan sahaja Kementerian Kesihatan, kementerian-kementerian lain juga, dan frontliner di lapangan, sama ada di hospital, di kesihatan, semuanya bertugas seperti biasalah menjalankan tugas. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja ya, dan kepada semua petugas barisan hadapan, untuk juga mereka yang bertugas daripada rumah ya, yang ada di rumah masih juga bertugas ya, dan cuma cara pekerjaannya sekarang lainlah, kita bersiaran secara di alam maya, secara virtual, dan this is the new norm that we have to adapt lah. Kalau post MCO pun mungkin kita akan slowly kita kena abide to kita punya SOP, that means kita kena comply to our SOP. Dan usaha hendak saya nyatakanlah di sini on behalf of KKM, saya rasa usaha semua frontliners, petugas barisan hadapan terutamanya lah amat-amat kita hargai usaha penat lelah pengorbanan ya, pengorbanan keluarga, dan saya rasa ini pengalaman pertama untuk semua orang di rakyat Malaysia ya, terutama di sana di studio juga yang saya rasa you all kena bersiaran dari sana, tak boleh keluar. So itu semua pengalaman barulah untuk kita. Dan saya ingin menyampaikan ucapan teruskan bekerja dengan tabah dan pemikiran yang positif lah, insya-Allah. Cuba tangani stres kita, sebab semua orang akan stres, dan stres itu mungkin akan meningkat. Secara positif kita tangani bersama-sama. Saya juga ingin menyatakan bahawa untuk ahli keluarga ya, kita juga sebagai pekerja, saya rasa kita perlu juga ucapkan terima kasih kepada ahli keluarga yang menyokong
pekerja-pekerja yang perlu berada di tempat kerja semasa fasa yang sukar inilah. InsyaAllah ya, kita akan bersama-sama berjaya mengharungi masa yang sukar ini. Dan pesanan kami di pihak Kementerian Kesihatan, sekiranya anda berada di tempat kerja, pastikan kita key yang utama adalah social distancing. That means amalkan penjarakan sosial, ya, amalkan mencuci tangan secara kerap menggunakan air dan sabun dan sanitizer, dan juga amalan cara hidup sihat lah, iaitu cuba makan, ya, ambil rehat dan makan apabila makanan yang berkhasiat, ya, supaya kita sentiasa kekal sihat lah, insya-Allah, ya. Jadi dengan itu kami di sini mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua, ya, dan saya ingin juga menjemput ni yang bertugas di sinilah untuk sama-sama mengucapkan kita ada social distancing di sini, ya. Okay, sama Hari Pekerja. Okey. Itulah barisan-barisan kita lah yang bekerja daripada sini. Ya. Okey. Okey, selamat Hari Pekerja semua. Selamat Hari Pekerja semua, ya. Okey, stay safe, ya. Terence and Syaril, Datuk, thank you very much. Terima kasih, Doktor. Terima kasih banyak. Dr. Shikin. Assalamualaikum. Dr. Noor Shikin juga pernah ke studio untuk membincangkan tentang aspek psikologi dan kesihatan mental kita di dalam keadaan PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan, bagaimana para pekerja selalunya keluar, kini terpaksa berada di rumah dan sebagainya. Berbalik kepada kesihatan fizikal tadi, Datuk, ada kita sebutkan tentang kewajipan untuk majikan menjalankan saringan kesihatan. 3,000 klinik Perkeso telah pun diberi ruang untuk menjalankan saringan ini, dan meskipun sudah ada semakin ramai yang kembali bekerja seperti sedia kala, jumlah bilangan yang datang untuk proses saringan ini sangat kurang. Mengapa ini berlaku, Datuk? Okey, bila kita cerita saringan yang diberikan oleh KOS oleh Perkeso, diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Antarabangsa, Perdagangan Antarabangsa, dia sebenarnya ada beberapa perkara. Satu, kita MTUC dengan luas membangkang perkara itu kerana Perkeso punya keuangan ini bukan untuk saringan, dia sebenarnya untuk pampasan. Tapi oleh kerana kita kata reserve negara, ia tidak perlu sebenarnya dalam keadaan darurat, ya memang kerajaan boleh menggunakan. Tapi apa yang penting asasnya apabila kita kata saringan, bermaknanya tanggungjawab itu jatuh kepada pihak syarikat. Jadi syarikat dah 30 hari baru nak cerita saringan, syarikat nak mengatakan tentang nak ambil saringan. Akan menjadi perkara pertama pada mereka ialah lost man hour. Ini yang syarikat tak nak hantar. Jadi syarikat akan mengatakan, kalau kita hantar pekerja ni, siapa nak bayar kos dia pergi sana? Pemeriksaan bukan boleh 15 minit, ya, kena queue. Jadi dia kata, kos ini kita tak nak tanggung. Jadi adakah kos ini akan jatuh kepada pekerja atau kos ini akan jatuh pada kerajaan? Jadi di sini yang mana sehingga ke hari ini masalah saringan COVID-19 ini saya tidak rasa menjadi kenyataan, kerana semalam masih diperkatakan oleh Kementerian Kesihatan, kerana asasnya ialah apabila kita dah diberikan tanggungjawab ini mesti dijalankan. Bagaimana kaedah nak tanggungjawab ini dijalankan dengan nak bawa doktor tu ke syarikat, kemungkinan dapat diskaun kerana value dulu 500 kan turun 300, kemungkinan dengan lebih banyak. Tetapi apakah pengorbanan yang kita harus lakukan pada asas untuk menjayakan perkara ini? Kalau kita tak menjayakan saringan COVID-19 kerana kita kena simpan rekod dia, kita nak tahu daripada spesies B ke C ke, yang saya sudah tak faham terus apabila dengar benda-benda ni, tetapi kita tidak mengambil inisiatif. Ini yang menjadi masalah. Kerana sampai sekarang tidak ada inisiatif daripada pihak majikan yang telah dibukakan seluas-luasnya kuasa dan juga tanggungjawab dan juga kos. Jadi mereka tidak perlu argue, tak perlu nak pertekakkan pasal kos walaupun pekerja tak setuju. Tetapi kos itu telah dikatakan akan dikeluarkan. Jadi Perkeso ada 3,000. Tapi kita kena lihat dalam konteks bahawa walaupun banyak macam mana atau kurang bagaimana klinik yang untuk buat skrin ini,
inisiatif pihak majikan. Itu lebih penting. Bayangkan kosnya kalau kena tutup kilang disebabkan kilang itu menjadi kluster baru. Itu lebih teruk. Itu telah dinyatakan oleh Dr. Isham semalam. Iaitu dia kata kalau benda itu berlaku dan terjadi fail, kilang itu akan ditutup. Kerana untuk screen dan nyah kuman, saya rasa tak habis sebulan. Betul. Tak habis sebulan kalau you dah kirakan rate. Memang you nak kena buat segala-galanya. Ini yang kadang-kadang kita kata bahawa di hari-hari kita melihat perkara ini berlaku, dia mengajar kita banyak benda positif. Kita kena kenal pekerja kita. Betul. Kita kena berhubung dengan mereka. Kita harus tahu. Dulu saya ingat majikan, bukan kita kata orang luar. Saya kadang-kadang orang kata, kita ni agungkan orang luar. Orang luar menjadi majikan. Dia tahu tarikh anak kita lahir. Dia tahu. Contohnya kita lihat, ambil cerita P. Ramlee lah. Waktu cerita anak bapak ke apa tu, yang dia pergi menyanyi lagu Happy Birthday kepada anak pekerja dia. Tanya pekerja dia, ini dah lama tak bekerja. Ini yang hilang. Ini total hilang daripada majikan-majikan kita sekarang. Tidak ada touch, public relation, semangat silaturahim. Tidak ada. Ini COVID dah ajar ni. Itu yang saya harapkan lah. Pada hari pekerja yang ada ni, kita senantiasa melaungkan agar ia menjadi satu permulaan dan sebenarnya ia menjadi satu, orang kata, keistimewaan yang paling positif bagi pekerja, paling harum lah. Benda itu berlaku, kelulusan untuk menjalankan 100% berlaku di ambang sebelum hari pekerja. Allahu Akbar. Itu saya kata magicnya lah, keistimewaan yang kita lihat. Memberi serampang banyak mata lah kan. Musibah pun betul, tapi yang baik-baik pun banyak juga. Okey, baik. Datuk, terima kasih banyak, Datuk. Itu kita ada banyak, saya rasa, ilmu yang kita dapat pada hari ini dan juga motivasi kepada pekerja. Itu InsyaAllah. Saya hanya ingin mengucapkan selamat hari pekerja sekali lagi kepada semua. Dan saya harap bahawa apa juga yang kita percaya bahawa kita adalah sebuah keluarga. Ya, betul. Itu yang penting yang kita untuk bangunkan semula negara kita adalah apa juga yang akan kita lalui. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sebuah keluarga. Itu sangat